Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali dalam Semasa 4. Magistrate Putrajaya membebaskan ahli perniagaan bergelar Datuk yang direman berhubung kes menerima rasuah berkaitan projek mega terowong dasar laut di Pulau Pinang. Suspek sebelum ini disiasat kerana disyaki menerima rasuah berjumlah RM3 juta bagi mempengaruhi penutupan siasatan kes itu. Magistrate Khairul Nizam Jemari membenarkan lelaki berusia 64 tahun itu dibebaskan dengan jaminan RM370,000 serta seorang penjamin. Dia sebelum ini direman Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM selama 4 hari bermula 3 Mac bagi membantu siasatan kes rasuah projek mega terowong dasar laut bernilai RM6.3 bilion itu. Suspek ditahan di Ibu Negara pada 3.30 petang 2 Mac lepas dan merupakan individu kedua yang direman. Lelaki itu dipercayai menerima RM3 juta daripada sebuah syarikat bagi menutup siasatan oleh SPRM. Kes disiasat mengikut Seksyen 16-A-B Akta SPRM 2009. Kerajaan akan mewajibkan majikan membayar gaji pembantu rumah secara kredit ke dalam akaun pekerja tersebut melalui sistem e-wallet. Perkara itu dimaklumkan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dalam sesi soal jawab sidang Dewan Rakyat di Parlimen. Tambahnya perkara itu sudah dipersetujui dan dibincangkan oleh Kementerian Sumber Manusia, Kementerian Dalam Negeri dan Kedutaan Indonesia. Mekanisme yang telah dibincangkan antaranya untuk mewajibkan pihak majikan membayar gaji tidak secara tunai tetapi terus kepada akaun pekerja berkenaan. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Melaka akan memeriksa lebih 30 kediaman bertingkat di seluruh negeri itu bermula pertengahan bulan ini bagi tujuan penghapusan bahaya kebakaran. Langkah berkenaan diambil berikutan kediaman persendirian serta rumah-rumah tinggal biasanya tidak dikawal secara jelas. Pengarah JBPM Melaka Kamaruzaman Malik Abdullah berkata selain kediaman bertingkat, pihaknya juga akan memeriksa bangunan-bangunan pusat tahfiz di seluruh negeri itu. Tahun lalu sebanyak 971 premis diperiksa dan daripada jumlah itu 123 premis diberi notis menghapuskan bahaya kebakaran kerana tidak mematuhi kriteria. Pasukan Pemantau Antarabangsa Mindanao 13 TPAM 13 akan berlepas esok ke Mindanao, Filipina bagi melaksanakan misi pemantauan dan perjanjian damai antara kerajaan negara itu dan Barisan Pembebasan Islam Moro MILF. Menurut Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Raja Muhammad Afendi Raja Muhammad Nur berkata, tim tersebut akan disertai 11 anggota ATM, 2 anggota PDRM, 3 pegawai kerajaan dari Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar dan Jabatan Perdana Menteri. Misi tersebut akan diketuai Major Jeneral Datuk Muhammad Nazir Mami. RM200 juta diperuntukkan tahun ini bagi merancakkan lagi pembangunan sumber kekayaan baharu sektor agromakanan. Ia turut melibatkan pembangunan komoditi durian selain jagung, bijian, kelapa, sektor kulineri serta industri tenusu. Kursus peningkatan kemahiran pemasaran dan penanaman durian Musang King Siri 2, anjuran Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Farma memberi pengetahuan kepada peserta berhubung potensi pasaran bagi tanaman durian. Ia khususnya bagi klon Musang King. Menurut Ketua Pengarah Farma Datuk Ahmad Ishak, durian Malaysia telah menembusi pasaran ke-6 negara iaitu Singapura, Hong Kong, China, Australia, Amerika Syarikat serta Indonesia. Baik, itu sekian Semasa 4. Teruskan menonton TV1.